Okey, halo. Okey, hari ni cikgu tunjukkan contoh-contoh lain supaya kamu semua dapat faham dengan lebih baik bagaimana kita nak tentukan punca persamaan kuadratik dengan menggunakan kaedah pemfaktoran. Okey, sebelum tu kena ingat ya, sebelum kita melakukan pemfaktoran, kita wajib tukar persamaan kuadratik kita kepada bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan sifar ataupun sama dengan kosong. Okey, kita tengok yang A dulu. Okey, yang A. Okey, soalannya adalah X per 2 sama dengan 5X tolak 24 per dengan X tolak 4. Okey, kalau kita jumpa soalan macam ni, okey, mula-mula kita kena darab silang dulu. Okey, jadinya X didarab dengan X tolak 4 sama dengan 2 akan didarab dengan 5X tolak 24. Sebab tu kita panggil darab silang. Okey, seterusnya kita akan kembangkan. Dia akan jadi X darab dengan X sama dengan X kuasa 2. Okey, X darab dengan negatif 4 sama dengan negatif 4X sama dengan, okey, sebelah sana pun kena kembangkan juga. So, 2 darab dengan 5X jadi 10X. Okey, kembang lagi. 2 darab negatif 24, kita akan dapat negatif 48. Okey, ingat ya, kita nak jadikan sebelah kanan tu sama dengan sifar. Okey, jadi kita akan pindahkan yang belah kanan ni ke kiri. Semua kita pindahkan ke sana. Okey, kita akan jadi X kuasa 2 tolak 4X. Okey, 10X pindah ke belah kiri, dia akan jadi negatif 10X. Okey, and then negatif 48 pindah lagi, dia akan jadi tambah 48 sama dengan sifar. Okey, seterusnya kita cuba selesaikan. Kita akan dapat X kuasa 2. Negatif 4X tolak 10X, kita akan dapat negatif 14X tambah 48 sama dengan sifar. Okey, jadi kita dah dapat bentuk macam yang kita nak tadi, iaitu AX kuasa 2, ada BX, lepas tu ada C, kemudian sebelah sana sama dengan sifar. Okey, barulah kita mula tekan kalkulator. Okey, kita nak gunakan kalkulator untuk mencari punca dengan menggunakan kaedah pemfaktoran. So, kita tekan mod, maksudnya mod 3 kali. Kemudian kita nampak EQN ataupun equation tu 1. Okey, kita ada unknown, pemboleh ubah 2 dengan 3. Dalam ni kita pemboleh ubah kita 1 sahaja kan. So, yang ni kita tak guna, kita cari kat sini. Okey, gerakkan ke kanan, kita akan keluar degree. So, degree tu kita ambil yang kuasa 2. Sebab kita adalah persamaan kuadratik, kita guna 2. So, tekan 2. Okey, jadi kita masukkan nilai A. So, nilai A kita adalah berapa tadi? 1. Okey, tekan sama dengan. Kemudian kita ada B kita negatif 14. Tekan sama dengan. C kita adalah 48. Okey, tekan sama dengan. So, kita akan dapat nilai X yang pertama 8. X yang kedua adalah 6. Okey, daripada penggunaan kalkulator tadi, kita dapati bahawa nilai X yang pertama kita adalah sama dengan 8. Manakala X yang kedua kita dapat X sama dengan 6. Ingat, tak perlu tulis X1 ataupun X2. Okey, kita buat X sahaja. Okey, sekarang baru kita nak buat pemfaktoran, iaitu ada bracket dekat atas. Okey, sama dengan kosong. Okey, jadinya kalau kat bawah X sama dengan 8, kita akan letak X. Okey, positif 8, dekat dalam tu dia akan jadi negatif 8. Okey, bracket yang kedua X. Jawapan tadi positif 6. Jadi, bila dalam bracket kita akan letak negatif 6. Okey, siap. Okey, boleh faham Okey, untuk yang B pula, kita kena kembangkan dulu. So, kita akan dapat mula-mula Y darab dengan Y sama dengan Y kuasa 2. Y darab dengan 1 akan dapat Y. Seterusnya, nombor 2 pula. 2 darab dengan Y jadi positif 2Y. 2 dengan 1 jadi positif 2.
sama dengan, belah sana pun ada yang perlu dikembangkan. Kita akan dapat 2y. Yang ni kembang lagi, 2 darab 11, positif 22. Seterusnya, kita jadikan belah kanan tu sama dengan sifar. So, kita akan dapat y kuasa 2 tambah y tambah 2y tambah 2. Belah sana dia positif 2y. Bila dia masuk ke belah kiri, dia akan jadi negatif 2y. Sama juga dengan positif 22. Bila dia masuk je kita punya sempadan kiri ni, dia akan jadi negatif 22 sama dengan sifar. Kemudian kita cuba selesaikan dulu. Kita akan dapat y kuasa 2. Yang ni kita ada y, kita ada 2y, kita ada negatif 2y. So, saja kan nak guna warna pink kan. Y tu kalau rasa tak boleh nak kira, kita anggap sebagai nombor 1. So, 1 tambah 2, 3y. So, 3 tolak 2 akan dapat balik 1y. So, 1y tu adalah positif. So, positif y. 2 tolak 22 sama dengan negatif 20 sama dengan sifar. Jadi, kita dah dapat bentuk yang kita nak. Barulah kita tekan kalkulator. So kat sini, kita punya persamaan adalah y kuasa 2 tambah y tolak 20 sama dengan sifar. Jadinya nilai A kita adalah 1. B kita adalah, sebelum tu sama dengan B kita 1. C kita adalah negatif 20. Tekan sama dengan, kita akan dapat nilai X yang pertama adalah 4. Nilai X yang kedua adalah negatif 5. Daripada kalkulator tadi, dia bagi dekat kita X1 sama dengan 4. Walaupun dia dalam kalkulator dia X, ingat dalam soalan ni pemboleh ubah kita adalah Y. Jadi kita kena buat Y sama dengan 4. Jawapan yang kedua kita ada X2 sama dengan negatif 5. So kita akan buat Y yang kedua sama dengan negatif 5. Kemudian kita akan buat pemfaktoran sama dengan sifar. Y, ingat Y ya, bukan X. Y, dekat bawah jawapan dia positif. Jadi dalam ni kena letak negatif 4. Seterusnya dalam kurungan yang kedua, Y. Jawapan kita tadi negatif 5. So kita kena letak dekat dalam ni jadi positif 5. Siap. Untuk soalan C, kita perlu lakukan darab silang juga ke sana. So kita buat 8 sama dengan K dah pindah ke sana. Yang ni kena buat kurungan 2 tambah K. So sini 8 sama dengan perlu kembangkan K darab 2 jadi 2K. Kena kembang sampai sana juga. K darab K tambah K kuasa 2. Seterusnya macam tadi juga, kena jadikan belah kanan sama dengan sifar. So kita akan dapat 8 tolak 2K tolak K kuasa 2 sama dengan sifar. Kita susun. Yang depan mestilah yang ada kuasa tertinggi. Kuasa 2 tu tadi kan. So, negatif K kuasa 2 tolak 2K. Belakang sekali kita letak positif 8 sama dengan sifar. Untuk menyenangkan kita nanti buat pemfaktoran, kita jadikan depan dia ni, nilai untuk A ni positif. So, kita perlu darab dengan negatif 1. Dia akan jadi K kuasa 2 tambah 2K tolak 8 sama dengan sifar. Sekarang baru kita guna kalkulator. Persamaan kita tadi K kuasa 2 tambah 2K tolak 8 sama dengan sifar. Jadinya nilai A kita adalah 1 tekan sama dengan B kita adalah 2 tekan sama dengan C kita negatif 8. Jadi kita masukkan nilai negatif 8 tekan sama dengan. So kita akan dapat nilai punca yang pertama adalah 2. Manakala punca yang kedua adalah negatif 4. Daripada kalkulator, kita akan dapat nilai X yang pertama adalah 2. Sama macam tadi, peringatan. Pastikan kita guna pemboleh ubah yang sama dengan soalan. Soalan kita pakai K, kita kena letak K juga. Walaupun dalam kalkulator X. So, K yang pertama sama dengan 2. Dan K yang kedua adalah K sama dengan negatif 4. Kemudian kita buat pemfaktoran sama dengan sifar ni. Sama macam tadi juga. Ada K. Jawapan kita sama dengan positif 2. So, kita akan letak negatif 2. Kemudian, kurungan yang kedua kita letak K. Jawapan kita adalah negatif 4. So, kita akan letak positif 4. Siap.
Okey, soalan D. Yang ni senang sikit kan. Kita tak ada darab silang ke apa. Kita terus kembangkan sahaja. So, kita akan dapat 3Pi darab dengan 11 sama dengan 33P. Kemudian, 3Pi darab dengan negatif 2P. So, 3P tu adalah positif. Positif dengan negatif, jawapan dia negatif. 3Pi darab 2P jadi 6P kuasa 2 sama dengan 15. Okey, kita pindahkan. Kita akan dapat 33P tolak 6P kuasa 2 tolak 15 sama dengan sifar. Lepas pindahkan sama dengan sifar, kita susun dulu ikut turutan dia. So, kita akan dapat negatif 6P kuasa 2 tambah 33P tolak 15 sama dengan sifar. Okey, kita jadikan dia positif. So, kita akan dapat 6P kuasa 2. Yang lain pun kena tukar simbol ya, bukan yang depan aja. So, bila depan tu bertukar jadi positif, yang dekat tengah tu positif akan jadi negatif 33P. Seterusnya yang negatif 15 akan jadi positif 15. Kena ingat kita kena adil. Kalau kita tukar depan, semua kita tukar. Okey, sekarang kita guna kalkulator. Dalam soalan D kita tadi, kita ada 6P kuasa 2. Maksudnya nilai A yang kita masukkan adalah 6. Okey, tekan sama dengan. Kemudian kita ada negatif 33P. Jadi kita masukkan negatif 33 sama dengan. Kemudian C kita adalah 15. Okay, 1, 5. Okay, tekan sama dengan. Jadinya kita akan dapat punca yang pertama sama dengan 5. Punca yang kedua adalah 0.5. Okey, dalam pemfaktoran kita tak boleh masukkan nilai perpuluhan. Jadi kita perlu tukar ni, tekan ni untuk jadikan dia dalam bentuk pecahan. Maksudnya nilai punca yang kedua adalah 1/2. Okey, so daripada kalkulator tadi kita akan dapat nilai yang pertama adalah P sama dengan 5. Okey, yang kedua kita akan dapat P sama dengan 1/2. Okey, bila kita nak buat kurungan sama dengan kosong, kita akan tulis P tolak 5. Okey, manakala yang ni P 1/2 ni dia bukan jadi P tolak 0.5 tau. Tak boleh. P tolak 1/2 pun tak boleh. So, cara dia, okey, nombor 2 kat bawah, ingat. Kalau dia kat bawah, kita bawa naik atas. So, dia akan jadi 2P. Okey, lepas tu yang atas ni positif kan? Positif 1, so dia akan jadi negatif 1. So, kita punya jawapan P tolak 5, 2P tolak 1 sama dengan sifar. Okey, siap. Okey, harap semua orang dapat faham dengan lebih baik kali ni.